Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ربي يسر ولا تعسر. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang dimuliakan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan seterusnya, marilah sama-sama kita merofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya, nikmat Islam dan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita yang hadir pada pagi ini
bertujuan untuk mempusakai peninggalan Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya pagi ini Ustaz Kamal Syari, dia dikhabarkan, saya diberitahu oleh Hajah Zaimah pagi tadi selepas solat subuh, sepatutnya jadual saya duha ni di Damansara, sepatutnya di Kementerian Sumber Manusia, sebab dekat dengan UM tu, lari di sana. Jadi di sana diganti oleh tenaga pengajar yang lain, saya datang ke sini. Satu. Yang keduanya, dalam bulan lepas saya mengajar bahasa Arab. Jadi saya fikir-fikirkan buku tu yang saya bagi tahu Hajah tu, 50 tu saya dah tolak dah dekat kelas saya. Sebab kelas saya lebih kurang 200 orang. Peringkat yang pertama, pelajar dah jadi tak faham, tinggal 120 orang. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab saya di sini masa ustaz tak ada, jadi saya top up, tolong ganti. Jadi tidak sesuai untuk mengajar bahasa Arab, sangat bahaya. Nanti mengajar sebulan, lepas tu tak ada, contoh kan, nanti datang pula, tanya balik yang belajar minggu lepas, dah lupa dah. Nampak? Lebih baik ambil jalan tengah, tak payah belajar lah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini saya akan membahaskan satu perbahasan dipanggil fiqh ataupun dipanggil fiqhul mu'asarah ataupun fiqh semasa yang melanda di dalam masyarakat kita hari ini. Fiqh ni dia banyak. Dia ada fiqhul ibadah, dia ada fiqhul munakahat, dia ada fiqhul muamalat, dia ada fiqhul janayat, dia ada fiqhul sirah, dia ada fiqhul jihad, dia ada fiqhul faraid, dan dia ada fiqhul qadar, dan dia ada fiqhul muasarah yang saya sebutkan. Dan jadi ulama dipecahkan fiqh ni lebih kurang ada 10 jenis fiqh. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membahaskan satu perbahasan yang mana saya bahaskan dalam bulan ini, mana-mana tempat saya bahaskan, ialah satu perbahasan yang dipanggil fiqhul mu'asarah, fiqh semasa yang melanda dalam keadaan masyarakat Islam kita pada hari ini. Masyarakat Islam kita pada hari ini, yang mana hari ini mereka hanya tertumpu dengan fiqhul ibadah contoh, dengan fiqhul munakahat contoh, dengan fiqhul muamalat contoh. Jadi mereka tidak terdedah dengan yang kita sebut tadi fiqhul muasarah, fiqh semasa yang sudah tercipta oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Nampak? Macam fiqh semasa apa dia? Macam dulu yang pernah kita bincangkan, bahawa hukum asal tidak ada hukum bagi zakat perhiasan. Betul tak? Asal Rasulullah tak ajar, asal tidak ada di dalam hadis. Kenapa timbul di zaman moden ini? Contoh sebagaimana yang pernah saya sebut dulu, tidak ada zakat pendapatan, tetapi difatwakan mengikut pandangan muasarah Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Maka di sini timbulnya pandangan fiqh daripada zakat pendapatan. Kenapa adanya zakat pendapatan? Kerana di sana ada orang yang berpendapatan luar daripada jangkaan seorang manusia. Maka sidang jemaah yang dimuliakan, hukum ini semua berubah. Maka itu dipanggil fiqhul mu'asarah. Contoh lagi apa fiqhul mu'asarah? Seorang perempuan dan seorang lelaki yang berkahwin, lalu tidak dikurniakan anak. Lalu bila mana dia tidak dikurniakan anak, dia pergilah dekat Gleneagles ke atau hospital swasta, lalu doktor kata boleh, dengan syarat awak membayar RM4,000,
lalu mengambil benih suami awak, lalu ditembakkan dalam rahim, maka ini cara dia. Maka ini dipanggil fiqhul mu'asarah. Contoh lagi apa fiqhul mu'asarah? Orang yang tak berkahwin, lalu dia mengambil anak angkat yang ketika waktu kecil, lalu dia memakan ubat pil, lalu dia makan bau keluar susu. Bila dia susukan anak itu dipanggil anak susuan juga. Maka ini semua dipanggil fiqhul mu'asarah. Yang mana fiqhul mu'asarah ni asalnya tidak ada dalam hukum asal. Tidak disebut oleh para sahabat, tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditimbulkan oleh ulama-ulama tajdid, ulama-ulama yang baru, ulama-ulama yang sekarang, yang mana dia melihat keadaan sesuatu tempat itu sendiri. Sebab itu sesuatu hukum dia berubah dalam keadaan tersebut. Nampak tak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini saya akan bahaskan satu perkara. Kita tak bahaskan yang panjang, kita akan bahaskan daripada ayat Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak nak bahaskan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Saya tak nak bahaskan wa yuqimuna as-salah. Cuma pada pagi ini kita akan bahaskan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hanya kita bahaskan bila mana Allah mengurniakan kepada kita rezeki, lalu kita menginfakkan rezeki kita. Nampak? Itu yang kita nak bahaskan pada pagi ini. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang timbul daripada pemahaman kita wa mimma razaqnahum yunfiqun? Apakah yang kita faham daripada wa mimma razaqnahum yunfiqun? Menginfakkan duit setelah mana Allah mengurniakan rezeki kepada kita. Maka itu yang kita faham. Bagaimana pula ulama mengkaji daripada segi duit itu sendiri? Adakah duit itu halal? Adakah duit itu haram? Bagaimana duit itu kita tidak mengetahui daripada kedua-duanya? Nampak? Contoh, pada hari ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang sangat sensitif dalam masyarakat kita apa dia? Dalam masyarakat kita sensitif hari ini ialah kalau kita lihat ramai orang dia ni suka menderma, tetapi bila mana dia mendengar duit yang dia dapat itu datangnya daripada unsur syubhah. Macam mana duit daripada unsur syubhah? Macam mana pula duit daripada unsur yang tidak diketahui halal ataupun haram? Maka bagaimana duit ini nak ke mana? Dan ke mana bagaimana keadaannya? Ke mana perlu dibelanjakan? Maka sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah dipanggil fiqhul mu'asarah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya nak kaitkan hari ini, perbahasan pada hari ini, para fuqaha, para alim ulama, para orang-orang alim di dalam negara kita, mereka membahaskan pada hari ini. Sengaja saya bukakan kepada ibu-ibu. Kalau yang rajin membaca, kalau yang rajin mengikut perbahasan fiqh semasa, maka dia sudah tahu apa yang saya nak bagi tahu. Apa dia? Adakah dibenarkan duit yang syubhah itu disedekahkan, dibelanjakan, ataupun nak buat macam mana sidang jemaah? Maka apakah yang dimaksudkan dengan duit syubhah ini? Maka hari ini daripada segi syubhah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya Islam dan Melayu, apa dia? Pelaburan yang kita laburkan di dalam amanah saham nasional berhad. Faham tak? Ada tak orang masuk amanah saham? Sudah ada, sudah tentu. Maka sebab itu saya sebut tadi, perkara yang kita akan bahaskan satu perkara sensitif dalam masyarakat kita. Sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana
ada beberapa pandangan para ulama. Kedua-duanya alim, kedua-duanya hebat. Soalnya subjektifnya, orang nak tanya mana lagi alim, maka kita jawab semua orang alim. Nampak? Kita hormat semua. Nak cakap yang ni alim, yang ni pun alim, yang ni alim, yang ni pun alim, maka kita daripada segi nak jawab siapa yang lebih alim, maka itu satu subjektif yang susah kita nak jawab. Maka sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi ini kita akan bahaskan amanah saham nasional berhad, khususnya orang Melayu kita. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, ramai orang menyatakan, orang kata, kan di sana ada orang benarkan. Contohnya negeri yang membenarkan mana? Negeri Perak menyatakan amanah saham hukumnya harus. Negeri Kelantan menyatakan amanah saham hukumnya Kelantan. Orang Kelantan tak tahu. Orang Kelantan nak meniaga colek pun bijak amanah saham. Orang Kelantan. Orang Kelantan majlis fatwanya mengeluarkan harus. Bukan haram, harus. Negeri Selangor mengeluarkan haram. Pulau Pinang mengeluarkan haram. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak? Sensitif tak? Sensitif. Jadi bila mana kita bahaskan benda ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana orang kata apa sebab harus, apa sebab haram, nampak? Sebut haram saja. Apa sebab haram? Orang tanya kita. Kalau kita cakap dekat orang kampung, tak belah haram, dia boleh terima pula. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu cakap dekat orang bank, ataupun orang educator, ataupun orang-orang yang terpelajaran, kata haram. Apa sebab haram? Maka ada buktinya sebab haram. Dan apa sebab yang membenarkan halal? Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan pergi sebab apa ulama ini menyatakan harus. Sebab apa ulama menyatakan harus? Kenapa? Salah seorang ulama ahli jawatan kuasa fatwa negeri Kelantan, Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi. Dia ni orang mengajar UM lah. Dia ni salah seorang ahli jawatan kuasa fatwa. Dia punya pandangan macam tu, dia punya pasal lah. Nampak? Ibu saya rasa kalau orang yang sentiasa mengikuti siapa Datuk Mahmud Zuhdi ni, dia akan kenal lah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, walau bagaimanapun daripada segi akademiknya dia merupakan orang alim. Nampak tak? Dan dia punya pandangan diterima oleh ahli majlis fatwa. Maka sidang jemaah yang dimuliakan, bila mana orang bertanya kepada dia, sebab dia salah seorang yang bersuara, yang menyatakan hukumnya harus. Nampak? Sehingga negeri Perak pun berpandangan bahawa pandangan itu harus kerana terpengaruh daripada pandangan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi. Apa dia cakap? Dia kata sekarang ni amanah saham nasional Bumi Putera ni kan, ni terbuka kepada semua masyarakat Melayu, masyarakat dalam Malaysia ke tak? Terbuka semua tak? India boleh masuk tak? Boleh masuk tak India? Bumi Putera ni confused itu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. China boleh tak? Sebab dia buka untuk Bumi Putera. Jadi dia sebut apa? Dia kata disebabkan, ini pandangan yang halal, dia haruskan. Disebabkan, dia kata rakyat yang paling miskin, dia kata. Nampak? Rakyat yang paling miskin di dalam negara kita ialah, dia kata apa? Siapa? Orang Melayu, dia kata. Nampak? Dia kata orang yang paling miskin orang Melayu.
Nampak? Memang lagi kita tahu Lim Koh Tong kaya. Siapa lagi? Bonsiu kaya. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata memanglah okey. Dalam amanah saham. Dalam pelaporan saya guna apa ya? Baru ni saya sudah bahaskan di Exxon Mobil. Kalau Haji Wan cerita dah tahu dah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam amanah saham, contoh apa-apa dalam perniagaan. Contoh mocip niaga, ada niaga tak? Siapa ada niaga sini? Katalah mocip niaga. Okey. Niaga apa makcik? Niaga bahulu kata. Contoh. Bahulu pun boleh kaya juga. Apa lagi? Budu. Apa lagi? Gula. Tapi dalam banyak-banyak dia meniaga ni, bawah sekali dia letak, dia meniaga arak. Nampak? Yang ni katakan dia punya keuntungan 30. Ni 30. Yang ni 35 contoh. Yang ni 5. Okey. Dan semua duit ni 30%, 30%, 35%, 5% kata. Dia campurkan sekali. Nampak? Dia campurkan sekali. Nampak? Duit gaji orang, dia campur duit ni, duit ni, duit ni, duit ni. Nampak? Di sana ada tak unsur halal? Ada tak unsur halal? Ada. Dan di sana ada tak unsur haram? Pun ada. Unsur haram kecil ke besar? Kecil. Tapi tetap dipanggil haram. Nampak? Jadi pandangan yang pertama saya sebut tadi, disebut bahawasanya dia kata orang Melayu, ini pandangan. Tapi nak buat macam mana, kita pun tak terima pandangan ni. Tapi kat mana pun kita menghormati pandangan dia. Apa dia sebut? Dia bagi tahu mengikut pandangan bahawasanya dengan jalan cara ini saja, amanah saham saja, dengan amanah saham saja, orang Melayu boleh jadi kaya. Nampak? Nak lawan orang kafir, orang Buddha, orang Kristian. Kalau tidak, masyarakat yang paling miskin dalam negara ini orang Melayu. Maka dia menyatakan saat itu hukumnya harus, walaupun sana bercampur baul dengan perkara yang haram. Dalam amanah saham, kalau orang tanya kepada kita, daripada 100% amanah saham, berapa persen yang tidak diketahui unsurnya halal ataupun haram? Maka jawapan dia dalam bahagian muamalat menyatakan hanya 4% saja daripada 100% tadi. Daripada 100%, hanya 4% saja yang tidak diketahui immal halalu wa immal haram. Nampak? Bila tidak diketahui dipanggil syubhah. Okey, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini saya bagi contoh-contoh. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, mesti orang tanya kepada kita, ini bukan mengajak admit ya. Nanti orang kata mengajak admit pula kan. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari setiap negeri dia ada pandangan-pandangan saya sebut tadi. Contoh negeri Perak ada, negeri Kelantan ada, negeri Selangor ada, negeri semua ada pandangan-pandangan dia. Betul tak? Ada pandangannya. Masalahnya JAKIM pula cakap apa?
Jakim. Jakim cakap harus. Okey. Dalam Jakim pula kata harus. Negeri pula ada kata harus dan negeri pula ada yang kata haram. Majlis Security Syari'i Malaysia pula kata apa? Dia tak kata haram, dia kata apa? Tak patuh syariah. Nampak? Tak patuh syariah ni apa dia? Kalau faham, haram lah. Nampak? Bukan syubhah dah. Tak patuh syariah, hukum dia haram. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tiga keadaan, sama ada jakib, sama ada majlis security, sama ada apa dipanggil negeri, sama ada jakib, mana lagi tinggi? Jakib. Fatwa. Majlis security. Majlis security yang paling tinggi. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling tinggi dia punya level lah majlis security. Dia menyatakan apa tadi saya sebut? Tak patuh syariah. Nampak? Kita akan pergi macam mana duit yang puan-puan ada semua. Okey. Pandangan yang pertama, tak patuh majlis syar'i. Itu pandangan pertama. Jadi siapa cakap tu? Majlis security. Siapa majlis security? Badan yang dilantik oleh bank negara. Badan yang dilantik oleh bank negara dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Nampak? Jadi dia kata tak patuh syariah. Ini kita kena pegang pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ibu-ibu mesti tengok pula pandangan negeri masing-masing. Nampak? Antara negeri dengan jakim mana lagi tinggi? Negeri dengan jakim mana lagi tinggi kalau keluarkan fatwa? Negeri lah. Sebab apa negeri lagi tinggi? Kerana negeri itu, tiap-tiap negeri ketua agamanya duduk di bawah sultan. Nampak? Yang ketiga barulah dipanggil jakim. Ini ikut turutan negeri masing-masing. Okey, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dia kalau saya orang Kelantan kata harus. Saya orang Perak kata harus. Saya orang Selangor kata haram. Saya orang Pening kata haram. Adakah dia ni nak beramal dalam sesuatu benda, dia nak mengikut dalam keadaan negeri dia fatwakan ke, ataupun dia nak beramal dalam keadaan apa yang dia tahu? Sekarang ni kita tahu benda tu ada unsur halal dan ada unsur haram. Nampak? Sekarang ni kalau kita tahu, katakan ibu-ibu orang mengaji, orang belajar, orang yang belajar, makcik orang Kelantan, betul tak? Makcik sekarang nak ikut orang Kelantan ke nak ikut Selangor? Mana? Ikut apa yang kita belajar. Nampak tak? Walaupun dia duduk di dalam negeri Kelantan sekalipun, dia mesti ikut apa yang dia belajar. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tadi saya sebut daripada pandangan harus. Sebab apa saya sebut pandangan harus? Sebab hanya jalan ni sahaja dia cakap tadi, untuk mengupgradekan orang Melayu kita boleh jadi senang, jadi kaya. Kalau tak, kena pijak dengan orang kafir katanya. Nampak? Okey. Apa pula pandangan yang menyatakan pandangan itu haram? Nampak? Ataupun dipanggil syubhah. Syubhah ni kata Ustaz Dr. Zaharuddin Muhammad. Dr. Zaharuddin Muhammad ni menantu Tuan Guru Haji Abdul Hadi, merupakan salah seorang daripada penasihat
syari'i bank negara. Tu kena tahu tu. Dia dua orang. Dr. Zaharuddin Muhammad dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dua-dua Zaharuddin. Dua-dua pakar fiqh muamalat. Dua-dua hebat. Dan kami dari pelajar-pelajar Timur Tengah, biasanya kami ada buat munakasyah. Ada buat munakasyah perbahasan fiqh muamalat dengan dia. Dia ada buat buka kelas fiqh muamalat, ambil satu buku Dr. Yusuf Qardawi dalam berbahasa Arab, kita akan daurah daripada pagi sampai petang. Itu biasa kita buat. Perbahasan dalam perniagaan yang terbaru contohnya. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menyatakan, sebab apa menyatakan haram? Nampak? Okey, dengar pandangan. Pandangan di dalam ahlul fuqaha. Al-fuqaha ni imma Hanafi, Syafi'i, Hanabilah, Malikiyah, semua. Nampak? Semua berpandangan apa dia? Idza jitama'al halalu wal haramu. Apabila terkumpulnya benda yang halal dan haram, kata ulama, idza jitama'al halalu wal haramu, maka natijah dia fahuwa haram. Nampak? Faham tak? Saya ulang lagi. Idza jitama'al halalu wal haramu fahuwa haram. Nampak? Apabila terkumpulnya benda yang halal maupun haram, maka dia dipanggil, natijah dia adalah haram. Nampak? Okey, Ustaz, sekarang ni saya ni, duit saya dalam AFMB ni bukan sikit. Nampak? Saya berhadapan dengan seorang pekerja oil and gas Shell, bukan ExxonMobil. Nampak? Dia cerita dengan saya, dia orang kerja Shell lah, orang besar. Dia bagi tahu dalam dia punya ASMB tu ada 3 juta. Nampak? Habis nak buat macam mana 3 juta ni? Nak suruh back in dalam bank saya? Nak buat macam mana? Jadi dalam 3 juta ni, saya bagi tahu dia, Hajar, jangan risau, saya kata. Sekarang ni saya yakin orang sini ada yang masuk amanah saham. Sekarang ni dia ada 2 pandangan ulama, 2 pandangan ulama yang paling kuat dan boleh diguna pakai. Sebab sebelum ni kita dah tahu hukum dia, dan kita tidak samar hukum dia. Kita masih samar-samar lagi. Kita tidak jelas lagi. Katakan hari ini kita baru jelas. Nampak? Hari ini baru jelas. Hukum dia tak boleh. Hukum dia tidak dibenarkan. Hukum dia syubhat. Hukum dia tak patut syariah. Bila baru tahu? Baru tahu hari ini. Katakan. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan ulama yang sangat syadid. Apa syadid? Yang sangat ketat dipunya pandangan. Apa dia? Katakan dia kata dia masuk 3 juta tadi. Berapa modal dia dulu? Dia kata dia modal hanya 100,000 saja. Contohnya. Sudah berpuluh tahun, sebab amanah saham ni 1 tahun 8%. 1 tahun 8%. Katakan umur dia 27 ataupun 28 ataupun 29, dia masuk 100,000, umur dia hari ini 56, boleh pergi 3 juta tak? Boleh pergi. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kata pandangan yang syadid sekarang ni tahu hari ini
keluarkan duit tu, ambil yang pokok saja. Berapa? Daripada 3 juta tadi, 100,000. Ambil yang pokok. Terasa tak? Terasa. Memang terasa. Jadi sidang jemaah, ini pandangan ulama yang kuat. Nampak? Ada pun pandangan ulama yang boleh kita guna pakai. Tapi kita tak nak masuk SMB dah. Kita baru tahu hari ini. Dan sebelum ni kita tak tahu. Kita bagi tahu Allah, wahai Allah, lepas dia aku tak nak buat dah benda ni. Aku nak stop hari ni. Aku tak nak ambil tahu dah benda ni. Apa dia? Dia keluar 3 juta tadi, macam saya sebut tadi, hajah tadi. Dia keluar 3 juta dan sekarang ni dah tutup dah akaun dia. Dia keluar 3 juta ni, maka benda yang mula-mula dia kena buat, dia kena zakatkan dulu duit dia. Sebab apa? Dia sucikan dia duit dia dulu. Nampak? Dia sucikan duit dia dulu. Habis lebih-lebih tu, dia tak tahu. Sebab dia baru tahu. Nampak? Kalau dia tahu dulu, dia tak nak buat. Sebab dia baru tahu benda ni. Baru ulama timbulkan benda ni. Nampak? Dulu tak timbul mana? Dulu timbul juga, tapi tak jelas. Nampak? Dulu kan, orang tanya, apa ni, Dr. Hamid Osman, apa hukum dia? Dia kata, alam je. Nampak? Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak jelas. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bila mana dia jelas, dia ambil 3 juta tadi, dia zakatkan. Daripada 3 juta, dia hanya keluarkan 2.5%. 1 juta 2.5 berapa? 25,000. 2 juta 50,000. 3 juta 75,000. Dia zakatkan 75,000, dan selebihnya dia ambil duit tu, dia park pelaburan lain, tabung haji, public mutual tu yang dari unsur Islamik. Saya tanya juga dalam perbahasan munakasyah kita, tanya, sebab banyak kita tanya Ustaz Zahrudin Muhammad ni, dia dalam jemaah kita tanya dia, doktor tanya, dalam public ni, bawah public Islamik ni, dia ni unsur dia syariah lah. Jadi dia bagi tahu apa dia? Jadi orang-orang dia bagi tahu bahawasanya dalam public Islamik punya pelaburan, yang setahun itu dia boleh pergi 8 sehingga 10%. Nampak? Tabung haji 6 je. Nampak? 6 tu pun kadang-kadang ada kelentong tak kelentong juga. Nampak? Ini betul, kami main. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudiannya apa ni pasal yang bawa public bank tu. Kemudiannya ditanya, ada tak unsur-unsur apa ni, adakah apa ni pelaburan dia jelas? Maka dia kata jelas. Kemanakah pelaburan kami hantar? Dia kata pelaburan kamu dihantar dalam orang public ni, dihantar di Sam Dabi, dia kata. Sam Dabi syarikat halal ataupun haram? Sam Dabi. Gatri. Halal ke haram? Nak cakap halal haram pun takut. Halal ke haram? Halal. Nampak? Lepas tu ke mana lagi? Dia pergi ke TMB. TMB halal ke haram? Halal. Ke mana dia pergi lagi? Ke Telekom. Telekom halal ke haram? Halal. Nampak? Ada sebut lagi. Kemudian ke hospital. Nampak? Jadi unsur yang disebut dalam pelaburan tu tidak ada sedikit pun daripada unsur yang haram. Nampak? Jadi kita daripada segi awamnya kita hanya pegang, oh ni pelaburan dia, jelas pelaburan dia, Sam Dabi-nya, TMB-nya, Telekomnya, apa lagi, hospitalnya. Jadi
unsur daripada segi orang awam, pemikiran orang awam, dan unsur-unsur ni ada unsur haram ke tak ada? Tak ada. Maka dibenarkan boleh kita masuk sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Okey, sidang jemaah. Duit amanah saham tadi sekarang ni dipanggil duit apa? Syubhah. Nampak? Syubhah ni sidang jemaah, dia tidak boleh diguna pakai. Contohnya apa ni, kita kata saya tak tahu. Jadi kita ambil duit tu, kita zakatkan. Nampak? Sebab tu kena zakat. Walaupun kita kata kita sudah zakatkan, zakatkan lagi sekali. Nampak? Zakatkan lagi sekali. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, sebabnya tujuan dia apa? Kita tak boleh guna pakai. Sebab yang melakukan kesalahan itu siapa? Kita sendiri. Tapi kalau duit zakat tu kita nak bagi dekat orang lain, boleh tak? Boleh. Nampak? Boleh. Saya nak bagi duit zakat ni kepada fakir miskin. Nampak? Contoh baru ni, saya ada mesej dengan Hajah Zaimah, pasal ada seorang sahabat saya nak bayar, tapi dah ada duit dah. Duit dah ada dah, alhamdulillah. Ada seorang hamba Allah daripada Ampang, dia bagi tu. Dia bagi terus apa ni, yuran dia tak mahal pun. Saya tanya-tanya, RM1,325 satu sen. Tu haji tu bayarkan. Cuma yang sahabat saya hari tu, saya bagi tahu dia ni nak bayar duit yuran, dia orang Indonesia. Jadi ada sahabat saya pula, dia kata saya ada duit amanah saham nak bagi. Boleh tak kalau ambil duit amanah saham nak bayarkan yuran orang tu? Boleh tak? Boleh tak? Tengok pula, adakah dia tu benar-benar fakir? Nampak? Kalau ada duit lain boleh bantu dia, maka dia tidak dibenar akan ambil duit tu. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan zakat. Ni. Zakat duit daripada segi duit halal, tak apa, dibenarkan. Sebab ni unsur syubhah. Kita keluarkan zakat tadi, kita kata, ni saya zakatkan awak sebab awak nak ke Mesir. Saya bagi awak 5,000, ambillah duit zakat ni. Nampak? Jadi bila mana kita zakatkan duit ni, boleh kita zakatkan, tetapi tidak boleh kita mendeclarationkan. Nampak? Kita declarekan. Kita bagi tahu, ni zakat ni, duit syubhah, ambillah. Nampak? Itu tak dibenarkan. Itu hukum dia haram. Nampak? Kita bagi zakat di pejabat zakat ke, bagi zakat dekat orang ke, maka kita bagi, kita senyap-senyap macam tu, dan kita sucikan duit kita. Habis. Nampak? Yang tak boleh guna siapa? Kita sendiri tak boleh guna. Sebab apa? Sebab kita yang melakukannya. Nampak? Okey. Ada orang soal, dia kata dia buat installment dengan apa ni, amanah saham. Nampak? Tapi dia bayar bulan-bulan dengan amanah saham. Dengan duit gaji dia. Duit gaji dia halal tak? Halal lah. Jadi cuma dia buat pinjaman dengan amanah saham. Faham? Jadi hukum dia apa? Saat tu dia kata memang tak ada Islamik ni. Yang ada semua konvensional. Sama tak konvensional dengan ni? Sama tak? Sama tak? Konvensional dengan amanah saham sama tak? Sama lah. Dua-dua bercampur baur, unsur yang tidak diketahui halal maupun haram. Nampak? Jadi jawapan dia, boleh diambil, tapi saat tu je. Sebab tak ada Islami. Nampak? Sebab tak ada Islami, maka dibenarkan diambil hanya satu biji rumah saja. Kerana dikeluarkan oleh fatwa Bank Dunia, ahli jawatan kuasa Islamik Bank Dunia, dibenarkan ambil hanya satu rumah tu je. Kerana apa? Kerana keperluan rumah itu wajib ke atas manusia. Nak buat macam mana? Jalan ni je ada, jalan lain tak ada.
Nampak? Tapi sekarang ni ada public, apa ni, ada Islamic. Nampak? Ada Islamic, My Bank Islamic, tu Islamic, Bank Islam, tu Islam. Tapi nak tahu lah Islam macam mana, ha? Kadang-kadang yang Islam ni mahal lagi bayar. Nampak? Kan? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum dia, dia boleh bagi duit tu dekat orang, tetapi dia tidak boleh bagi tahu dari mana unsur duit tu. Nampak? Jadi bila mana dia bagi duit tu dekat orang lain, maka duit itu berubahlah. Berubah orang. Bila berubah orangnya, maka berubahlah hukumnya. Berubahlah hukumnya. Berubah hukumnya. Sebab itu daripada segi Ahlus Sunnah wal Jamaah, balik daripada ayat yang saya sebut tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, duit yang syubhah kita boleh sedekah, kita boleh infak, dengan syarat kita tak boleh bagi tahu mana unsurnya. Nampak? Kalau dia curi, nampak? Dia bagi jubah dekat ustaz. Nah, ustaz jubah. Banyak mahal jubah ni. Ni jubah curi, saya nak pakai tak boleh, tapi saya sedekah boleh. Itu memang tak boleh lah sidang jemaah, ya. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi tahu orang itu, kita bagi duit ke orang itu, dan orang itu tidak wajib menyoalkan dari mana asal duit ini. Nampak? Orang contoh kita datang kenduri, rumah dia ada kambing golek, ada tu golek, ni golek, semua tergolek-golek lah, kan. Jadi kita ni konon-kononnya warak. Warak, pakai jubah, pakai serban, warak lah. Nak jadi sufi ni, kan, tanya banyak makanan ni, itulah ada rezeki sikit saya buat. Daripada mana duit dapat buat makan ni? Itu tidak dibenarkan sidang jemaah. Itu haram hukum dia. Dilarang. Orang jemput kita makan, kita bagi makan. Kita tidak dibenarkan menyatakan daripada mana duit. Melainkan kilang tersebut buat sembahyang hajat, contoh. Kilang tersebut buat sembahyang hajat. Kilang tersebut ni apa dia? Kilang Arab. Jadi bila kilang tersebut buat sembahyang hajat, dia bagi makan kat jemaah masjid, duit mana dia dapat? Confirm duit tersebut, betul tak? Jadi sidang jemaah itu sudah jelas. Maka sidang jemaah yang dimuliakan, jadi bila mana orang bagi kita zakat ataupun daripada duit-duit ni, maka kita tidak dibenarkan menanyakan daripada mana duit tu, dan orang yang memberi tidak perlu memberitahu daripada mana duit itu. Itu hukum. Kemudian apa hujah yang membenarkan bila mana berubah hukum itu dibenarkan dipakai? Nampak? Orang tanya pula, apa hujah yang mana bila mana berubah tuannya, orang tu boleh guna, tuannya tak boleh guna? Faham tak? Apa buktinya? Apa hujahnya? Apa dalilnya? Dalilnya ulama sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni boleh makan zakat dah? Boleh tak? Tak boleh. Nabi boleh makan sedekah dah? Pun tak boleh. Nabi hanya boleh ambil hadiah saja. Nabi, keturunan Nabi, semua tak boleh. Ini keturunan yang dimuliakan oleh Allah. Okey tuan-tuan. Okey ibu-ibu yang dimuliakan. Sekarang ni Nabi ada hamba. Tahu hamba? Hamba ini macam mana dia punya kira? Hamba ni apa sahaja yang ada pada hamba, maka secara automatik menjadi hak kepunyaan tuannya. Faham? Katakan masa dia ada jadi hamba, sebelum jadi hamba dia ada 3 ekar tanah, lalu dia sekarang ni jadi hamba, maka tanah itu menjadi hak milik tuan dia. Nampak? Apa sahaja yang ada pada hamba, maka menjadi hak milik tuan dia. Nampak? Okey. Hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh makan sedekah tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh, tak boleh? Boleh. Hukum dia boleh sebab dia hamba.
Boleh tak dia makan zakat? Boleh tak? Boleh, sebab dia hamba. Maka semua itu boleh. Ketika dia ambil sedekah, ketika dia ambil zakat, dibenarkan. Maka bila mana dia ambil, maka menjadi hak milik hamba. Bila menjadi hak milik hamba, secara automatik menjadi hak milik tuan dia. Contoh tuan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya boleh dah ambil zakat. Tapi hamba dia ambil zakat, lalu menjadi hak milik hamba dia, dan secara automatik juga menjadi hak milik Rasulullah. Maka begitu juga ulama takwilkan dengan duit tadi, duit syubhat. Kita tak boleh guna, tapi kalau kita zakatkan kat orang lain tanpa kita ketahui unsurnya, maka dibenarkan. Nampak? Faham tak? Maka ini dipanggil yataghayyar, berubah daripada satu orang ke satu orang. Syaratnya duit itu syubhah, ataupun duit itu tidak diketahui halal ataupun haram. Tapi kalau duit kita merompak, mencuri, maka kita kena pulangkan balik kepada tuan dia. Okey, sidang jemaah. Okey. Ada soalan tak? Duit IPF? IPF ada unsur haram tak? Okey. Apa lagi soalan? Satu soalan lagi. Ada soalan lagi. Boleh? Okey. Dua soalan lagi. Apa? Anak-anak kita zakat tu. Okey, saya jawab 3 soalan dulu. Soalan yang pertama, FBM macam mana? KWSP, kumpulan wang simpanan waktu tua. Jadi KWSP tu duit tu daripada mana? Daripada kita bekerja. Jadi duit tu zakat ke tak? Duit tu zakat tak tersimpan tu? Kalau keluar, yang zakat lah. Yang orang tak faham, dia tak nak zakat. Duit KWSP itu haram hukumnya sekiranya dia tidak zakat. Nampak? Faham tak? Haram dia keluar KWSP itu tanpa dia zakatkan dahulu. Nampak? Dia keluarkan, dia joli habis tapi dia tak zakat. Tak boleh. Nampak? Dia keluar, mula-mula dia zakat, baru dia boleh. Faham tak? Sebab apa kata boleh? Sebab mula-mula kita mesti menyelesaikan hakullah. Zakat itu hak siapa? Hak Allah. Nampak? Jadi KWSP itu, dengar baik-baik, bukan duit KWSP itu haram. KWSP itu haram sekiranya kita tidak zakatkan. Faham? Maka kita keluarkan, kita zakatkan, baru kita boleh belanjakan yang lain. Itu soalan yang pertama. Okey. Macam mana pula duit, kita jawab soalan ni tu Macam mana pula duit ni boleh kita sedekahkan kepada tahfiz? Maka dibenarkan, tetapi jangan kita beritahu duit ni daripada mana. Soalan kemudian, boleh tak duit zakat tadi, duit zakat amanah saham ni kita berikan kepada anak-anak kita yang belajar agama? Betul tak? Boleh tak? Boleh tak anak kita? Tak boleh lah. Dia zakat ini mengeluarkan duit ini bertujuan nak memperluaskan harta,
bukan nak menguntungkan keluarga. Nampak? Nampak? Cucu tu kita keluarga tak? Cucu tu bawa tanggungan kita tak? Tak ada kan? Tapi kita punya duit zakat banyak ke sikit? Banyak. Berapa duit zakat? 15,000 kata. Duit simpanan adalah 500,000. Saat tu tidak afdal kita bagi duit zakat tu kepada cucu kita. Nampak? Kenapa? Kerana duit kita yang lain pun ada. Nampak? Faham tak? Zakat ni apa? Sebab apa Rasulullah tak makan duit zakat? Kerana duit zakat ini mensucikan daripada harta tadi. Nampak? Kita dah ada duit lain. Nampak? Macam saya pernah kata, ada orang gaji dia CIMB. Gaji dia berapa? 800k sebulan. Kan? 800k, ada tak zakat sana? Ada. Zakat apa? Zakat pendapatan. Dalam 800k, dia hanya zakat tak sampai 20,000. Kalau 1 juta 25,000. 800k tak sampai 20,000. Jadi dia belanja bulan-bulan pun makan nasi dia 1 bungkus pagi, tengah hari, malam pun sebulan 100,000 katalah. Duit banyak sangat. Nasi pagi 50,000, nasi petang 50,000, nasi malam 50,000. Contohlah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi duit dia banyak lagi tak? Banyak lagi tak? Boleh tak dia bagi zakat? Saya ada zakat ni saya nak bagi adik saya je. Peluas tak duit dia? Tak peluas. Maka duit kita banyak lagi, kita bagilah dekat fakir miskin yang kita tidak kenali, yang kita tahu dia ni orang yang beramal, kita bagi dekat dia. Kemudiannya cucu kita gunalah duit kita sendiri. Nampak? Faham tak? Okey. Jadi yang belakang tadi soal, maka tidak dibenarkan memberi zakat kepada anak sendiri. Macam mana pula tahu duit amanah saham ni dulu tak tahu, tapi dia dah keluar dah, tapi baru tahu hari ni tak boleh, kan? Baru tahu hari ni tak boleh, kira baru tahu hari ni lah. Nampak? Hari tu dah zakat dah, tak kira hari tu, dia kira hari ni. Nampak? Sebab apa? Sebab dia nak wa in kana haraman fatahhirhu. Sekiranya ada unsur haram, maka sucikan. Aku sucikan dengan zakat, dan aku tak nak tahu benda-benda sebelum ni, dan aku tak akan buat lagi, wahai Allah. Okey, ada soalan belakang? Bed? Duty? Di ni kita satu. Okey, 100,000. Okey. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat ganjaran. Biasa kalau pekerja terbaik dapat ganjaran 100,000. Contoh macam tu kan, kerja kerajaan. Jadi duit itu, adakah duit itu dia panggil duit tersimpan? Tak, adakah duit itu tersimpan? Tak kan? Tak, 100,000 bukan kena beli SP, 100,000 tadi. Bila kita nak berhenti, kerajaan berkata, mu ni banyak, bagus ni, ambil 100,000. Nampak? Kita pun tak terfikir nak dapat 100,000. Nampak? Jadi sidang jemaah, kalau kita dah terfikir, kita kata, saya sudah dimaklumkan oleh kerajaan bahawa saya akan dapat 100,000. Nampak? Daripada mana dapat saya 100,000 tu? Daripada kerajaan. Kerajaan memberi ganjaran kepada kita. Nampak? Sekarang ni, adakah dia dipanggil duit pendapatan? Adakah dia dipanggil duit simpanan?
maka dia tidak perlu dizakatkan. Faham? Okey. Kemudian dia jual rumah, dia jual tanah, jual rumah, jual tanah. Adakah tanah dan rumah itu merupakan hasil pendapatan dia? Tidak. Dia nak jual rumah apa sebab? Nak beli rumah lain. Nak beli buat rumah banglo. Contoh. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tengok adakah dia berunsur pendapatan dan adakah dia berunsur simpanan. Ada orang kata kalau dia ada rumah sewa dia kena zakat. Berapa rumah sewa? Sebulan 200. Zakat apa 200 sebulan? Nampak? Tapi saya ada rumah sewa. Ada berapa biji? Ada 100 biji rumah sewa. Pendapatan rumah sewa saya sebulan 100,000. Contoh. Nampak? Jadi ada tak zakat pendapatan daripada rumah sewa dia? Adalah. Tengoklah keadaan tadi. Nampak? Ganjaran tak ada zakat. Kalau nak keluar juga tidak menjadi masalah. Nak keluar juga tidak menjadi masalah. Bukan dikira pendapatan. Hadiah itu lain. Nampak? Okey. Sekarang saya nak balik sekarang contoh. Ada seorang datin. Ada datin tak sini? Adalah. Ustaz, saya ni nak bagi ustaz hadiah. Apa dia? Banglo ke Shah Alam. Masya Allah. Ni macam mana nak zakat ni? Nampak? Katakan kalau saya jual banglo tu ada zakat tak? Kena tak? Tak kena. Dan kalau ada orang bagi saya sekejap lagi duit 100,000, saya kena zakat tak? Tak. Sebab apa? Sebab itu dipanggil hadiah. Tapi kalau 100,000 itu aja dah tersimpan 2 tahun, setahun, 2 tahun, maka di sana adanya haul. Itu kena faham. Itu sebab itu saya kata tersimpan ke ataupun pendapatan ke. Bila ada 2 unsur, sama ada pendapatan ataupun simpanan, maka cukup haulnya, maka ada zakatnya. Nampak? Okey. Zakat. Okey. Adapun orang nak jual rumah, jual tanah macam Hajah ni, dia nak jual tanah 500,000. Lepas ni boleh minta sponsor dengan dia. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 500,000 kata ulama. Dia ada 2 pandangan ulama. Pandangan yang pertama, dia mengharuskan sahaja. Nak keluar zakat boleh, tak nak keluar pun tak apa, harus saja. Nampak? Ada pandangan yang kedua, tak perlu keluar. Nampak? Kenapa? Kerana belum cukup haulnya, belum cukup simpanan. Nampak? Kenapa? Katakan dia nak jual tanah 500,000. Apa tujuan? Operation suami dia. Berapa kos? 550,000. Nampak? Adakah Islam suruh dia zakat dulu? Tak. Kerana dia ada tujuan yang lain dan belum cukup haulnya yang tersimpan. Itu kena jelas. Okey, sidang jemaah yang dimuliakan, saya sudah menjawab hampir 6 soalan. Saya kira cukuplah sekadar tengah hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada umur, ada rezeki, kita bertemu di lain hari. Saya sudah buat dah Fiqhul Mu'asarah MH370. Ada dah? Ada orang bahas dah? Belum lagi. InsyaAllah kalau ada umur, ada rezeki, kita bertemu. Ingatkan saya, kita akan bahaskan Mu'asarah MH370. Sebab ada jemaah sini. Saya masa tu ke airport baru turun daripada KLIA. Saya ni nak sembahyang gaib. Ajar telefon saya. Jadi tak apa, kita akan bincangkan dalam perbahasan akan datang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan
kita mesti tahu fiqhul mu'asarah daripada segi semasa. Saya secara peribadinya, saya mengambil jalan langkah yang tengah. Saya takkan lebih baik kita tak ada kelas bahasa Arab, tapi kita akan bila Hajah Zaimah panggil saya ganti, saya akan bahaskan fiqh semasa insya-Allah. Itu lebih bagus insya-Allah, mudah-mudahan. Ada umur, ada rezeki kita bertemu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadas salihin. Wahai Allah, Engkau ampunkan dosa kami, wahai Allah. Wahai Allah, Engkau ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, wahai Allah. Wahai Allah, Engkau ampunkan dosa ibu dan ayah mertua kami, wahai Allah. Wahai Allah, Engkau ampunkan dosa saudara mara kami, anak isteri kami, saudara mara kami, orang-orang yang kami sayang, orang-orang yang kami kenal. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, datangkan sifat ketakwaan dalam diri kami. Anta waliyuha, Engkau yang menjaga kami. Wa man zakkaha, dan Engkau yang mensucikan diri kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya waktu duha waktu Engkau, kecantikan duha kecantikan Engkau, kekayaan duha kekayaan Engkau. Sekiranya rezeki kami di langit Engkau turunkan, wahai Allah. Dalam bumi Engkau keluarkan. Yang jauh Engkau dekatkan. Yang sedikit Engkau banyakkan. Yang banyak Engkau berkatkan. Yang haram Engkau sucikan. Ya Allah, jadikan diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kenal dan orang-orang yang kami sayang jauh daripada fitnah kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah perempuan, fitnah hutang piutang, fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan, fitnah daripada segala-galanya yang diminta perlindungan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan mata kami sejuk mata memandang anak, isteri, suami kami. Sejuk mata memandang jiran tetangga kami. Sejuk mata memandang ahli jemaah kami. Dan jadikan mereka juga melihat kami juga sejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ini orang yang menjaga keluarga kami, menjaga suami kami, menjaga anak kami dengan penuh ketakwaan, bukan dengan penuh kemaksiatan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau dolak balikkan hidayah yang telah Kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, datangkan kebaikan dunia dan datangkan kebaikan akhirat kami, keluarga kami dan semua orang yang kami kenal dan orang yang kami sayang. Dan jauhilah kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkatkan doa kami, mustajabkanlah segala permintaan kami, satukan hati-hati kami, berikanlah kemenangan kepada kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.